Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sedang mengikuti rancangan live kita pada pagi ini. Terlebih dahulu saya nak mohon jutaan kemaafan atas keadaan kesihatan saya yang tidak mengizinkan semalam untuk meneruskan topik yang kita dah bincangkan berkenaan dengan MRTT versus MLTT tersebut. Jadi seperti yang saya dah janjikan, insya-Allah kita akan sambung semula kita punya perbincangan melalui rancangan live pada pagi ini. Dan alhamdulillah pagi ni saya rasa suara saya insya-Allah okey lah berbanding dengan yang semalam. Okey, jadi kita doakanlah supaya saya boleh teruskan perbincangan ni sampailah ke hujungnya insya-Allah. Okey. Jadi kepada rakan-rakan yang dah masuk tu, saya nak minta bantuan semua untuk bagi salam, kenalkan diri anda dan tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Dan kita tarik seramai mana yang boleh untuk join kita bersiaran bersama pada pagi ini nak membincangkan topik MRTT versus MLTT ni. Okey. Jadi sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, saya rasa eloklah kita sembang kosong dululah sementara nak tunggu tu. Mungkin kita bagi masa lebih kurang dalam 2 minit lah lebih kurang untuk kita tarik lagi kawan-kawan kita yang lain. Jadi pada siapa yang dah join tu, saya nampak ada berapa nama kat sini. Waalaikumsalam Haji Wahab seperti biasa. Haji Wahab yang paling setia dengan saya lah daripada awal kita buat kelas sampailah ke hari ni, tak pernah gagal Haji Wahab. Terima kasih banyak-banyak Haji Wahab. Anggun pun sama Waalaikumsalam Anggun. Selamat pagi. Fit pun sama. Waalaikumsalam Fit. Terima kasih kepada siapa yang dah join ni. Jadi sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, tolong tekan button share. Tolong sharekan, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka juga boleh turut serta dan boleh join bersama lah untuk kita punya perbincangan pada pagi ni lah. Okay, ramai lagi nama yang saya nampak kat situ. Tuan Faisal ada, Faizal Zakaria ada, Tuan Ismani ada, Abang Zam Syari pun ada, Shu pun ada. Terima kasih semua Syarif. Di siapa-siapa yang dah join ni minta tolong Tuan Budiman. Waalaikumsalam. Muhammad Farhan Halim. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di siapa-siapa yang dah join ni, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudilah bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Alhamdulillah hari ni kita dapat bersambung balik kita punya topik yang tergendala lah semalam. Semalam tu tak pasal-pasal tiba-tiba suara saya macam hilang pula bila dah habis siaran live tu, saya rehat sekejap. Waktu Zuhur tu saya rasa dah okey balik. Waktu Zuhur tu saya lepas solat tu saya mengaji sekejap. Alhamdulillah dah okey lah, suara tu keluar macam biasa lah kan. Jadi itulah terima kasih kepada semua yang setia lagi bersama-sama. Yang ketinggalan semalam tu boleh repeat balik lah, tengok balik rancangan live tu. Suara dah sedar. Aduh, macam-macam. Minum air kosong yang banyak kan. Waalaikumsalam Ustaz Nazri pun ada. Terima kasih Ustaz Nazri. Jadi siapa-siapa yang dah join ni, saya ucapkan terima kasih. Dan kita teruskanlah perbincangan kita untuk tidak membuang masa lah. Tak nak nanti kan macam semalam tiba-tiba hilang pula suara ni, tak dapat nak continue. Okay, kita tengok balik slide kita pada last kali lah sesi semalam kan, berkenaan dengan penerangan carta MLTT. Okay, jadi macam yang saya dah beritahu semalam, bila kita semak carta, perbezaan di antara MRTT dan MLTT, okay, kita akan nampak dia punya perbezaan ni yang paling ketara sekali. Untuk MRTT, pihak syarikat takaful akan bayar bila masa berlakunya malapetaka ataupun kemalangan tu, ataupun kita ditimpa musibah tu, dia akan bayar kepada pihak bank berdasarkan jumlah hutang yang tinggal dengan pihak bank. Okay, ini just nak recap balik lah, nak ingatkan balik pada tuan-tuan perempuan semua apa yang kita dah bincangkan semalam. Okay, berbeza dengan MLTT. MLTT dia tak kira sama ada kita ni hutangnya tinggal berapa ratus ribu pun, as long as sum covered, dia panggil sum covered, yang kita ambil dengan pihak takaful tersebut,
Jumlahnya katalah daripada awal lagi sum covered yang kita ambil tu 300,000. Maka bila berlaku apa-apa musibah, kita meninggal ataupun kita kena cacat kekal dan sebagainya, kita akan menerima pampasan. Pampasan tu berjumlah 300,000 berdasarkan pada sum covered yang kita ambil tadi lah. Jadi notwithstanding walaupun loan kita dengan pihak bank tu hanya tinggal 200,000 sahaja, tapi syarikat takaful masih lagi membayar jumlah 300,000. Sebab apa? Itulah jumlah sum covered yang kita ambil. Kalau tuan-tuan perempuan ambil sum covered yang lebih tinggi, katalah ambil 500,000, maka yang akan dibayar oleh syarikat takaful juga adalah berdasarkan jumlah yang kita ambil tadi lah, 500,000 tu. Dan duit yang kita dah terima tu, katalah duit tu dibayar kepada kita, sebab masa tu mungkin kita kena cacat kekal ataupun TPD, Total Permanent Disability. So bila duit tu dibayar kepada kita, jadi kita ni lah yang bertanggungjawab untuk membayar duit tersebut kepada pihak bank untuk melangsaikan segala tunggakan ataupun hutang yang masih ada dengan pihak bank. Itu kalau kita ambil MLTT. So bezanya memang sangat jelas, sangat ketara. Kalau kita ambil MLTT, maknanya dari segi faedah tambahan yang kita dapat ke situ adalah duit yang dibayar tu berdasarkan kepada sum covered yang kita ambil dengan syarikat takaful. So berbanding dengan MRTT, duit yang dibayar adalah berdasarkan kepada baki hutang yang tinggal dengan pihak bank. So itu beza yang paling utama sekali lah. So saya harap penerangan saya tentang carta ni masing-masing dah nampak, masing-masing boleh faham. Kalau katalah tuan-tuan perempuan ada permasalahan ataupun yang tak faham dengan carta yang saya tunjukkan ni, boleh ajukan soalan di dalam ruangan komen lah. InsyaAllah saya akan cuba bantu di situ. So kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Tuan KS pun dah join. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta tolong siapa-siapa yang belum tekan button share tu, tolong sharekan tolong sharekan kepada rakan-rakan yang lain. So seterusnya dekat slide ni kita tengok dia perbezaan yang pertama sekali yang saya tulis di situ untuk MRTT dengan MLTT adalah dari segi harga. Tuan-tuan perempuan perlu faham, bila kita ambil MRTT, MRTT ni sebenarnya dia punya caruman ataupun contribution yang kita perlu bayar kepada syarikat takaful, biasanya kos tu lebih rendah berbanding dengan MLTT. Sebab kalau tuan-tuan ingat lagi yang saya ceritakan semalam, MRTT ni kita bayar secara lump sum. Maksudnya kita bayar sekaligus. Katalah masa permulaan kita nak buat pinjaman dengan pihak bank, pihak bank dah kira, pinjaman kita katalah 200,000. Jadi untuk coverage nak dapatkan MRTT 200,000 di situ, pengiraan untuk MRTT punya caruman ataupun contribution tu adalah katalah RM10,000. Dia bergantung pada 3 perkara yang saya dah sebutkan semalam. Umur, tenure loan kita dan juga jumlah pinjaman yang kita buat. Jadi 3 perkara ni dia ambil kira lah. Kalau kita masih muda, katalah umur kita ni baru 20-an, dia punya bayaran tu biasanya untuk premium tu jadi lebih rendah ataupun lebih murah lah. Tapi kalau katalah umur kita dah orang kata dah masuk senja lah, mungkin dalam 40-an ke atas, kebarangkalian untuk MRTT punya premium ni tinggi memang ada. Tapi kalau dibandingkan dengan MLTT punya bayaran tu lebih tinggi berbanding dengan MRTT. Sebab tuan-tuan perempuan kena faham, bila kita ambil satu-satu package takaful, package takaful ni dia dah tailored tau. Dia dah tailored maknanya dia dah khususkan untuk beberapa perkara lah, untuk beberapa perkara, dan benda yang dia cover tu adalah untuk coverage tertentu sahaja. Jadi untuk MRTT, macam yang saya dah beritahu, coverage dia tu memang untuk kambus balik ataupun tutup hutang yang ada dengan pihak bank. Jadi dari segi risiko dia, sebab kita bercerita pasal takaful ataupun cakap pasal insurans ni, tak boleh elak daripada kita nak cerita tentang risiko. Sebab syarikat takaful ataupun syarikat insurans, dia akan memikirkan risiko yang dia perlu tanggung. Risiko yang dia perlu tanggung. Sebab tu bila kita nak beli takaful ataupun nak beli insurans, kita kena pastikan yang diri kita ni sihat terlebih dahulu. Dan kita ni masih lagi muda, dan kita ni masih lagi orang kata mempunyai anggota badan yang cukup. Jadi semua perkara tu diambil kira.
diambil kira. Jadi bila kita nak beli takaful, kalau katalah pada masa tu alhamdulillah umur kita masa tu masih muda dan kita ni sihat, tak ada apa-apa penyakit, premium ataupun contribution yang kita perlu bayar kepada syarikat takaful tu memang akan jadi murah lah. Okey. Sebaliknya kalau katalah masa kita nak beli tu umur kita dah masuk 40-an ataupun 50 tahun. Okey. Jadi yalah, sebab risiko tu sinonim. Kalau katalah kita makin tua kan, sinonim lah kita dah dekat nak pergi ke kubur kan, dan nak meninggal kan. So sebab dari segi tenure tu biasanya akan ikat lebih panjang kan kalau kita muda. Tapi kalau kita tua ni, tenure ataupun pinjaman punya tempoh tu yang kita nak pinjam pada bank, tempoh tu jadi lebih singkat, lebih pendek. Sebab apa kita tak boleh nak pinjam panjang-panjang dengan bank? Sebab bank risau dalam tempoh, katalah kita umur dah 50, nak buat pinjaman tu katalah maksimum boleh pergi sampai umur 70 kan, ataupun 65 tahun. Jadi itulah yang tempoh yang dia akan ikat dengan kita. Samalah juga dengan MRTT ni tadi kan. Jadi kalau katalah umur makin meningkat, MRTT pun jadi makin mahal. Okay, alright, tu dari segi orang kata premium yang perlu dibayar lah. Tapi pada hakikatnya bila kita ambil MLTT ni dia punya premium walaupun kita bayar tu lebih tinggi daripada MRTT tadi, tapi coverage dia tu lebih komprehensif ataupun lebih menyeluruh. Okay, nanti sekejap lagi saya akan terangkan apa yang saya masukkan dengan lebih komprehensif tu. Okay, so yang kedua yang kita tengok kat situ cara bayaran. Okay, kalau MRTT kita memang bayar sekaligus. Maknanya bila kita buat pinjaman dengan pihak bank, okay, kita ada option. Kita ada option sama ada untuk membayar sendiri MRTT tu kepada syarikat takaful, atau kita gunakan option nak masukkan jumlah caruman MRTT tu dalam pinjaman yang kita buat dengan pihak bank. Okey, tapi barang diingat tuan-tuan puan kena faham bila nak masukkan MRTT dalam pinjaman, kita kena pastikan yang kita punya loan eligibility tu ataupun kelulusan ataupun kita punya kelayakan kita untuk meminjam tu masih lagi dalam within circle yang kita masih lagi boleh meminjam lah. Katalah kita dah kalkulate tadi, banker pun dah tolong kirakan maksimum loan yang kita boleh buat adalah 200,000. Okey, katalah harga rumah yang kita beli tadi tu, harga rumahnya 220,000. So kita dapat pinjaman di situ hanyalah untuk 90%, 90% daripada harga rumah. Okey, campur additional cost yang lain, tapi maksimum yang kita boleh pinjam dengan bank terhad setakat 200,000 sahaja. Jadi kalau kita dah campur tengok, okey, kalau katalah masuk sekali dengan MRTA financing ni, benda tu dah burst dah terlebih. Katalah jadi 220,000 sebagai contoh. Jadi hakikatnya kalau kita nak ambil juga MRTT dengan bank, kita tak boleh lah nak ambil financing dengan dia. Kita tak boleh nak ambil financing untuk cover kita punya cost MRTT tu, masukkan sekali dalam pinjaman yang kita nak buat tu. Sebab apa? Kita punya kelayakan meminjam tu dah melebihi daripada kadar yang sepatutnya. Okey, jadi tu yang tuan-tuan puan perlu cek dan perlu fahamkan dululah. Kalau katalah dah kira-kira tadi dah jumpa dengan banker dah cerita, okey, cik, kalau encik buat pinjaman masuk sekali MRTT memang dah burst, dah tak boleh lagi dah. Dah meletup lah. Okay, so bila dah meletup tu, mana kita faham sendirilah yang maknanya kos untuk MRTT tu kita kena bayar sendiri. Okay, sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan puan, buka, keep your option open, sentiasa biarkan kita punya pilihan tu terbuka lah. Jadi kalau katalah MRTT kita nak masukkan dalam loan dah tak boleh, jadi option yang kedua yang tuan-tuan puan ada adalah MLTT. Okay, alright. So untuk bayaran untuk MLTT ni boleh dibayar secara ansuran. So bayaran tu tuan-tuan puan boleh bayar sama ada nak bayar monthly, bulanan pun boleh, nak bayar quarterly ni 3 bulan pun boleh, ataupun nak bayar half yearly, setengah tahun pun boleh, ataupun yang terakhir nak bayar yearly pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi bagi saya, kalau tuan-tuan puan mungkin berhajat untuk mengurangkan beban kewangan tuan-tuan puan masa nak membeli rumah tersebut, dan dah check, okay, MRTT pun tak lepas, nak buat financing MRTT tak boleh, jadi option yang terbaik adalah ambillah MLTT dan bayarlah secara bulanan.
Okey, nanti saya akan tunjukkan jadual lebih kurang lah berapa pengiraan untuk mencarum untuk MLTT ni. Bergantung pada umur tuan-tuan puan-puan semualah. Okey, so yang seterusnya pembiayaan bank. Okey, so maknanya macam yang saya beritahu tadi, okey, sama je penerangan dia. Yang MRTT boleh dimasukkan dalam pinjaman tertakluk kepada eligibility ataupun kelayakan kita untuk meminjam tadi dengan pihak bank. Okey, manakala MLTT tidak boleh dimasukkan dalam pinjaman dan kita perlu membayar sendiri. Okey, jadi setakat ni boleh faham ke apa yang saya terangkan tadi? Okay, saya nampak beberapa nama lagi kat situ. Okay, terima kasih kepada siapa yang baru join ni. Mita, Waalaikumsalam. Faiza pun ada. So, Tuan Irfan pun ada. Waalaikumsalam. Okay, so siapa-siapa yang dah join ni, saya minta tolong tekan button share dan kongsikan rancangan live ni pada rakan-rakan yang lain lah. Okay, so seterusnya. Okay, dalam slide ni kita tengok pula. Okay, fungsi. Okay, fungsi untuk MRTT ni, MRTT ni dia punya fungsinya memang untuk protection ataupun untuk membantu kita dikala kita ditimpa musibah, yang mana MRTT ni akan digunakan untuk membayar tunggakan ataupun bayaran baki hutang kita dengan bank lah. Jadi fungsinya memang totally untuk perlindungan semata-mata. Okey, tuan-tuan puan, saya ingin ingatkan di sini, bila kita ambil mana-mana package insurans ataupun mana-mana package takaful, saya nak beritahu lah pada tuan-tuan puan semua, jangan anggap takaful ni adalah sebuah pelaburan. Tuan-tuan puan kena betulkan mindset, kena betulkan minda dulu. Sebab ini saya nak cerita lah satu kisah yang berlaku kepada diri saya sendiri. Saya mula bekerja awal dulu pada tahun 2002. Pada tahun 2002 saya mula bekerja, dan benda pertama yang saya buat dari segi simpanan yang saya buat pada masa tu adalah simpanan insurans. Masa tu belum ada lagi, saya belum didedahkan dengan takaful. Masa tu baru ada syarikat insurans konvensional lah. Dah ada, tapi masa tu belum didedahkan. Ejen yang datang jumpa saya tu ejen yang conventional insurance lah. Syarikat mana saya tak nak sebut lah di situ. Okey, masa tu saya mungkin penerangan yang diberikan oleh ejen tersebut tu saya kurang faham lah. Saya kurang faham, dan saya merasakan bahawa simpanan di dalam insurans ni adalah satu bentuk pelaburan. Pelaburan, sebab dia memberitahu dengan saya sebenarnya you masuk duit dalam insurans ni ada investment. Ada investment yang kita panggil polisi ataupun package yang you ambil ni adalah package yang dipanggil investment link. Okey, so tuan-tuan puan perlu faham bila dinamakan investment di situ, bukan bermakna investment tu tuan-tuan puan simpan dalam tempoh beberapa bulan ataupun beberapa tahun tuan-tuan puan dah dapat hasil daripada pelaburan tersebut. Okey, ini kena betulkan minda masing-masing. Okey, jadi kalau ikutkan, bila kita beli takaful ataupun beli sijil polisi insurans di situ, okey, kita kena faham sebenarnya duit yang kita simpan di dalam takaful tersebut, dia hanya akan laburkan ataupun digunakan untuk tujuan pelaburan tu sebahagian sahaja. Boleh katakan percentage dia tu awal-awal, katalah tahun pertama kita simpan duit dalam takaful, duit yang kita simpan tu katalah RM100, caruman yang kita bayar tu RM100 setiap bulan. Daripada RM100 yang kita simpan tu, hanya beberapa persen saja, less than 20% sebenarnya yang dilaburkan. Yang lebihnya tu dia akan bayar untuk apa? Komisen kepada ejen, ataupun bayaran pentadbiran yang chargekan oleh syarikat takaful tersebut. Lepas tu adalah bayaran-bayaran lain yang perlu dibayar, termasuklah tabarruk fund yang saya ceritakan semalam tu. Contribution tu akan pergi, dia akan segregatekan, dia akan pecahkan, yang mana ada sebahagiannya dimasukkan dalam tabarruk fund, sebahagiannya dibayar untuk insurance charges dan sebagainya, dan hanya beberapa persen sahaja yang akan dibayar untuk tujuan pelaburan. Jadi tuan-tuan puan perlu faham, bila kita ambil package takaful, takaful ni jangan dianggap sebagai satu pelaburan, tapi sebagai satu tabungan semata-mata. Tabungan untuk kecemasan. Sebab apa? Bila tuan-tuan puan ada perception yang kata benda ni adalah satu pelaburan,
Mungkin tuan-tuan perempuan akan terfikir, dan mungkin ejen yang datang tu tak menerangkan kepada tuan-tuan perempuan sebenarnya daripada duit yang tuan simpan ni, RM100 yang tuan bayar untuk premium ni, hanya beberapa persen saja yang akan pergi ke pelaburan, dan hasilnya tu akan dapat mungkin 10 ke 20 tahun yang akan datang. Kenapa saya cakap macam tu? Dengar cerita saya ni dulu. Masa tu saya baru kerja tahun 2002 sebagai seorang peguam junior. Peguam junior pada masa tu lah, gaji saya baru RM1,500. RM1,500 dan saya simpan dalam syarikat insurans tersebut. First polisi yang saya beli harganya RM120 sebulan yang saya kena bayar untuk dia punya premium. So saya bayarlah RM120. Saya bayar. So masuk tahun yang kedua, dah setahun dah saya simpan. Pada masa tu saya teringat, saya masa tu nak kahwin. Dan saya rasa macam dalam masa keadaan nak kahwin ni saya perlukan duit. Dan dalam masa yang sama saya nampak duit yang saya simpan tu kan namanya pelaburan kan. Duit yang saya simpan pada masa tu yang paling banyaknya adalah dalam syarikat insurans tersebut. Jadi saya beritahulah dengan ejen tu. Ejen, saya nak bawa keluar duit saya sebab saya nak kahwin, saya nak pakai duit. Tanpa diterangkan pada awal. Sebenarnya duit yang saya simpan ni ada portion yang pergi ke sini, ada portion yang pergi ke sana, ada yang dilaburkan, dan sebenarnya simpanan tu daripada RM120 yang tinggal untuk dilaburkan cuma beberapa ringgit saja. Saya tak tahu tentang benda tu, tak diterangkan oleh ejen pada masa tu. Jadi bila saya nak pakai duit tu, saya nak keluarkan duit tu, ejen tu cakap tak boleh keluarkan sekarang. Sebab apa? Ini bila you keluarkan maknanya you dah surrender you punya polisi. You punya polisi ni bila once dah surrender, you dah tak dapat dah protection yang ada. Masa tu saya ingat lagi protection yang ada tu dengan RM120 saya dapat RM150,000 sum covered. Sum covered RM150,000 kalau saya meninggal ataupun saya lumpuh kekal lah. Lepas tu adalah medical card dan macam-macam lah. Jadi ejen ni tak menerangkan. Pada waktu awal tu dia tak terangkan kepada saya. Sebenarnya you simpan, you kena fikir long term. You tak boleh fikir short term. You tak boleh fikir hari ni simpan 2-3 bulan ataupun 2-3 tahun lepas ni baru you nak keluarkan. Tak boleh. You kena fikir 10 tahun, 20 tahun akan datang, baru duit ni akan nampak dia punya benefit kat situ, dapat dia punya dividen dan juga hasilnya kat situ. Jadi tu yang saya, bila saya memang frust sangat-sangat sebab saya simpan RM120 sebulan. So saya beranggapan bahawa pada tahun yang kedua tu mungkin duit tu saya boleh bawa keluar, dan mungkin saya boleh gunakan duit tu untuk tujuan yang ni lah, nak kahwin dan sebagainya kan. Jadi hakikatnya benda tu tak berlaku, dan saya salah faham di situ sebab tak diterangkan dengan jelas. Jadi saya cuba nak sampaikan perkara ni pada tuan-tuan perempuan, bukan nak bagi tuan-tuan perempuan takut, tapi saya nak bagi pemahaman. Tuan-tuan perempuan bila ambil package takaful ataupun ambil package insurans, jangan fikir tuan-tuan perempuan melabur di situ. Itu bukannya satu bentuk pelaburan, walaupun namanya adalah investment link type. Investment link type bukan bermakna tuan-tuan perempuan melabur duit dalam syarikat takaful tersebut, dan duit tu boleh dikeluarkan dalam tempoh masa yang singkat. Jangan fikir macam tu. Sebab apa? Sebab daripada caruman yang kita simpan tu, dalam tempoh 6 tahun yang pertama, ada portion yang paling besar di situ untuk cover insurance charges. Untuk cover insurance charges dan juga untuk cover agent punya commission. Ini saya nak beritahu, no offense kepada semua rakan-rakan ejen-ejen takaful ataupun ejen insurans di sini. Saya nak bagi penerangan ke sinilah kepada public supaya mereka tahu. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahulah. Sebenarnya seorang ejen takaful, seorang ejen insurans, mereka akan mendapat komisen selagi mana tuan-tuan membayar premium ataupun contribution tu kepada syarikat takaful tersebut selama tempoh 6 tahun. Sebab tu kalau katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan bayar RM100 sebulan, daripada RM100 sebulan tu ada portion yang dibayar kepada ejen takaful tersebut. Dan ejen takaful tersebut sebenarnya dia kena servis tuan-tuan perempuan sampai bila-bila, sebab gaji yang dibayar kepada dia tu daripada komisen yang tuan-tuan perempuan bayar melalui premium yang tuan-tuan perempuan bayar tu.
Sebab tu dalam mana-mana syarikat takaful ataupun syarikat insurans, dia menceritakan tentang commission base untuk ejen insurans ni memang sangat bagus. Memang saya tak nafikan commission dia memang sangat orang kata muai lah kan. So dengan bayarannya selama tempoh 6 tahun, selagi kita ni sebagai pencarum ataupun sebagai pemegang polisi membayar, selagi itulah ejen takaful akan dapat dia punya commission. Jadi sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan puan semua, kena fahamkan sebenarnya ambil package takaful ataupun ambil insurans ni tujuannya bukan untuk pelaburan, tetapi untuk long term punya simpanan ataupun tabungan. Dia bukannya dalam tempoh yang singkat 2-3 tahun ataupun 2-3 bulan nak keluarkan balik tu boleh keluarkan, no such thing. Untuk tempoh yang panjang. So kena bear in mind benda tu, jangan tersilap langkah. Sebab saya kena beritahu benda macam ni sebab saya tak nak tuan-tuan puan jadi macam mana saya berlaku dululah. Macam mana saya telah misrepresented by the agent, sehingga menyebabkan saya ni rasa nak belajar insurans. Saya belajar insurans tu, saya belajar dan akhirnya saya dah mahir tentang insurans tu yang saya boleh terangkan pada tuan-tuan puan pada hari ni. Itu senario je lah, ceritanya dulu. Macam mana ni mesti ada yang tanya, Isaac ni macam mana dia boleh tahu pasal insurans ni, segenap segi dia tahu pasal insurans ni kan. Sebenarnya itulah saya pernah berlaku macam tu. Jadi saya rasa macam saya nak tahu tentang benda tu, saya belajar dan dalam alhamdulillah dapat maklumat tu, dapat ilmu tu, dan saya cuba sampaikan kepada yang lain lah, supaya mereka tahu, supaya tuan-tuan puan pun dapat maklumat yang sama. So bila dah dapat maklumat tu, jangan takut. Bukan nak suruh saya saya cerita ni nak suruh tuan-tuan puan takut nak ambil package takaful daripada syarikat takaful dan sebagainya. Tidak, saya nak bagi penerangan ni supaya tuan-tuan puan faham. Nampak kedudukan tu macam mana, dan janganlah anggap benda tu sebagai short term punya investment ataupun savings lah. Kita kena fikir benda tu long term, long term commitment tau. Selagi kita nak protection tu, selagi itulah kita kena mencarum, kena bayar dan sebagainya. Cuma dalam tempoh PKP sekarang ni, kebanyakan syarikat takaful dia bagi kelonggaran untuk premium tu ditangguhkan, dan polisi tu takkan lapse lah kalau kita terlambat bayar sampai 3 bulan kalau tak silap saya. Dia bagi macam lebih kurang moratorium jugalah, macam bank negara bagi. So dalam tempoh 3 bulan ni, kalau kita tak sempat nak bayar ataupun tak ada duit nak bayar caruman tu, polisi tu akan berterusan dan tidak akan lapse lah dalam tempoh sekarang ni, tempoh tengah PKP sekarang ni. Tapi hakikatnya bila kita nak meneruskan sum covered tu, ada lagi sum covered tu, dia akan kita kena gradually lah, secara konsisten bayar setiap bulan. Premium tu kita kena bayar tanpa gagal. Kalau kita gagal membayar, ditakuti polisi kita akan lapse, akan tamat lah. Itu yang kita perlu risaukan. Faham. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Sahar baru join ke cikgu? So siapa-siapa yang ada soalan boleh tanyakan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba bantulah untuk jawab di situ. So fahamkan yang fungsi tadi untuk perlindungan. Dan untuk MRTT tu memang khusus untuk perlindungan semata-mata. Dia tak ada simpanan di situ. Maksud dia tidak ada surrender value. Dia tak ada surrender value. Kalau kita surrender polisi tu, memang polisi tu habis macam tu saja, kecuali kalau dia ada bayaran rebate. Dia ada bayaran rebate lah. Rebate ni macam contoh, kita kan ambil katalah paling mudah insurans kereta. Kalau kita ada NCD kita boleh claim daripada syarikat takaful ataupun syarikat insurans untuk dapatkan diskaun kan. So bila kita tak gunakan ataupun kita tak berlaku accident dan sebagainya, kita ada NCD yang kita boleh dapatkan diskaun untuk next term ataupun next year punya coverage, polisi insurans yang untuk tahun depan. Dalam masa yang sama dengan syarikat takaful pun dia akan bagi rebate. Bagi rebate kepada kita sebab kita tak ada buat claim, dia akan bagi rebate tu pada kita balik. Sama juga macam MRTT. So MRTT ni dia tak ada cash value. Dia tak ada cash value ataupun surrender value. Cuma dia ada rebate. Kalau kita cancel awal, katalah kita jual rumah tu awal. Kita jual rumah tu awal dalam tempoh, katalah kita ikat untuk MRTT tu 20 tahun.
Tapi tak sampai 5 tahun rumah tu kita dah jual. Bayaran untuk settlekan baki hutang dengan bank pun dah dijelaskan sepenuhnya. Okay, jadi kita boleh cancel MRTT tu dan dapatkan balik, dia panggil rebate di situlah. Ataupun kembalian semula wang tu lah. Tapi dia adalah potongan yang dia buat. Tak adalah rebate tu dapat banyak. So mungkin adalah berapa persen dari situ yang telah dipotong, dan kita hanya boleh dapat bahagian yang bakinya sahajalah, untuk dipulangkan kepada kita. Itu untuk MRTT. Okay, manakala untuk MLTT, okay, dia ada perlindungan. Dia ada perlindungan dan dalam masa yang sama dia ada simpanan. Ataupun simpanan ni bahasa mudahnya kita panggil sebagai surrender value. Surrender value. Okay. Jadi kalau katalah tuan-tuan perempuan berlaku apa-apa musibah, meninggal ataupun kena cacat kekal. Bila berlaku musibah, syarikat insurans dia akan bayar berdasarkan kepada sum covered yang kita ambil, dan juga pelaburan yang dibuat oleh syarikat takaful tersebut, jika menjana keuntungan, dia akan bayar dividen kepada pencarum, kepada policy owner, kepada certificate owner. Jadi tuan-tuan perempuan sebagai policy owner akan menerima dividen plus dia punya perlindungan sum covered yang telah beli tadi itulah. Katalah tadi kita beli 300,000, campur dividen, bonus dan sebagainya tu, dapatlah extra lagi 5,000. So dia dapatlah dia punya perlindungan campur dengan simpanan. Dan apa akan berlaku kalau tuan-tuan perempuan surrender polisi tu awal? Surrender polisi tu awal pun sama juga ceritanya. Maka kalau katalah tuan-tuan perempuan dah beli selama tempoh 10 tahun. Selama tempoh 10 tahun tuan-tuan perempuan dah simpan kat situ secara gradually, consistently setiap bulan simpan selama 10 tahun. Macam yang saya dah terangkan tadi, untuk 6 tahun yang pertama, tuan-tuan perempuan tak boleh expect pulangan daripada dividen ataupun bonus syarikat takaful ni dah boleh cover dah insurance charges, commission bayar kepada ejen dan sebagainya. Tak mungkin. Biasanya tempoh yang kita akan kira balik, kalau tuan-tuan perempuan ada kawan-kawan ejen insurans di sini, ejen takaful di sini, minta mereka preparekan quotation. Tengokkan quotation yang dah di-prepare tu, dia ada satu jadual. Dalam jadual tu ditunjukkan, you punya contribution start daripada 2020, katalah RM100 sebulan. Sampai katalah 2030 untuk 10 tahun. Jumlah duit yang ada dalam simpanan tu ada berapa, dia dah boleh estimate dah di situ, berdasarkan kepada pulangan dividen dan juga bonus yang syarikat takaful bayar kepada policy owner lah. So dia dah boleh anggarkan berapa jumlahnya. Dan bila kita surrender polisi kita, sebenarnya surrender value tu pun dah ada dalam jadual tersebut. Tapi saya nasihatkanlah, kalau boleh tuan-tuan perempuan, cuba jangan surrender polisi sebab sayang. Polisi ni bila kita dah beli, contoh macam kita sekarang ni, macam saya, umur saya 43. Saya start beli insurans pada umur saya 25 tahun. Pada umur 25 tahun saya mula-mula bekerja, saya beli polisi insurans. Sampailah ke sekarang saya masih maintain lagi polisi insurans yang ada. Dan sekarang ni kalau nak tanya saya berapa polisi yang saya ada, saya kira untuk diri saya seorang je, saya ada 6 polisi. Saya ada 6 polisi insurans. Percaya ataupun tidak lah, ada medical card, ada untuk persaraan, ada untuk saya punya kematian dan juga kelumpuhan tekal, ada untuk saya punya critical illness, macam-macam medical cardnya lain. Jadi total sekali polisi yang saya ada tu, saya seorang 6 polisi. So family saya, anak saya, wife saya, average tu biasanya kita ada dalam satu family tu, paling tidak pun dalam, saya rasa ada dalam 12 polisi lah total semua sekali lah, termasuk anak dan juga wife saya. Jadi itu yang saya kena ingatkan kepada tuan-tuan perempuan semua. Fikir benda tu untuk perlindungan dan bukan untuk pelaburan. Sebab bagi saya, bila kita dah diasuh dan dah dididik berkenaan dengan kepentingan adanya takaful ni, kita kena faham yang mana kita simpan duit dalam takaful ni, tabungan tu macam kita ibaratkan tabung yang tuan-tuan perempuan nampak, lubang tu kecil. Lubang tu halus saja, boleh masukkan aja duit dalam tu. Contoh ada duit RM1, tuan-tuan perempuan lipat, masukkan duit RM1 dalam tu. Nak keluarkan macam mana? Tak boleh langsung sebab lubang dia kecil. Nak keluarkan, tuan-tuan perempuan kena hempas tabung tu, pecahkan tabung tu, baru boleh keluarkan duit tu. Itu ibarat kita simpan duit dalam takaful. So kalau tuan-tuan perempuan katalah nak buat tujuan untuk simpanan, sebab tu saya kata simpanan ni kena ada 2 tabungan. Satu tabungan untuk simpanan, satu lagi tabungan untuk kecemasan. Yang simpanan ni kita ibaratkan dia punya tabung tu ada lubang besar. Jadi tangan kita tu boleh masukkan dalam tu. Bila kita terdesak nak pakai duit, kita boleh keluarkan duit tu daripada lubang yang ada.
Okey, macam yang tabungan kecemasan ni untuk takaful ni memang tak boleh langsung keluarkan kecuali berlakunya kematian, kelumpuhan kekal ataupun kena penyakit kritikal ataupun kita masuk hospital. Itu je yang kita boleh gunakan duit dalam tabung kecil ni. Tabung yang lubang kecil ni. Okey, sebab tu kita kena pecahkan. Nak buat simpanan kena bijak. Jangan semua simpan dalam tabung kecemasan. Jangan, kena ada dua tabung. Satu tabung untuk simpanan, satu tabung untuk kecemasan. Sebab apa? Kita tak tahu bila masa yang kita ditimpa kemalangan ataupun kita ditimpa musibah. Okey, masa itulah yang kita nakkan sangat tabung kecemasan ni kita gunakan. Okey, dan dalam masa yang sama kita ada juga keadaan yang mana kita dalam berasa kecemasan tu yang kita adakan sendiri. Kan? Contoh katalah tiba-tiba kereta buat masalah, meragam pula, nak kena tukar dia punya absorber ke, nak kena tukar dia punya exhaust ke, kan? Masa itulah yang kita kena gunakan tabung, satu lagi tu tabung simpanan tu. Sebab duit tu kita boleh cekut bawa keluar. Okey, tabung simpanan tu kita ibaratkan macam apa? ASB, tabung haji, semua tu lah. Okey. Cuma jangan simpan dalam savings account tuan-tuan perempuan, sebab savings account ada kad ATM, boleh cocok keluar masuk beli-beli masa. Itu bukan tabung simpanan namanya, itu spending account daripada. Bukan savings account tapi spending account. Okay, so simpan dalam tabung dua ni, tabung untuk simpanan dan tabung untuk kecemasan kena ada. Okay. Jadi macam yang saya dah beritahu tadi, kalau katalah tuan-tuan perempuan beranggap MLTT ni tuan-tuan perempuan fikir untuk short term punya insurance, sebenarnya tuan-tuan perempuan silap. Kenapa? Sebab bila kita surrender je polisi tu, kita nak beli balik, katalah masa tu umur saya sekarang ni 43. Saya mula-mula dah ada polisi umur saya 25. Kan? Okay, umur 43 saya surrender polisi tu. Lepas tu saya gatal nak beli pula polisi baru. Masa umur 43 ni nak beli polisi baru takkan dapat harga macam mana saya beli masa masa umur saya 25 dulu. Takkan dapat. Dia punya premium akan jadi double ataupun triple, lebih tinggi daripada apa yang saya bayar dulu untuk polisi yang sama, lebih kurang sama protection ataupun coverage-nya, tapi pada umur saya 43 tahun sekarang ni. Tu tuan-tuan perempuan kena fahamkan. Okey, jadi bila kita nak surrender, kita fikir, aku nak surrender polisi ni, nanti kalau aku nak beli yang baru, masalah. Sebab umur aku dah meningkat. Dan bila umur meningkat, polisi tu premium dia jadi lagi mahal. Bila premium jadi lagi mahal, lepas tu kena buat medical check up pula tu. Tak boleh tidak kena buat medical check up. Sebab apa? Bila umur dah masuk 40 ke atas ni, biasanya syarikat insurans memang suruh kita pergi medical check up dulu, baru dia boleh luluskan. Dia panggil underwriting procedure. Underwriting procedure ni memang syarikat insurans akan wajibkan kita buat medical check up, dan masa underwriting tu nak kena pastikan yang kita ni betul-betul sihat. Tak ada sakit kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada apa-apa penyakit pun. Barulah dia akan approve kita punya polisi yang kita nak beli tadi tu. Kalau tak, jangan harap dia nak bagi. Bukan semua syarikat takaful yang memang menagih simpati tuan-tuan perempuan nak simpan duit dekat tempat dia. Tak. Tak semua. Saya katakan sekarang ni memang kebanyakan syarikat takaful dia memang ambil risk tu, memang sangat-sangat dia jaga. Dari segi risiko yang dia nak tanggung tu sangat-sangat dia jaga. Sebab tu orang yang berisiko tinggi, kerja oil and gas, kena naik dia panggil kelas 3 kalau tak silap saya. Kelas 3, kelas 2 kelas 1 ni macam saya, lawyer, professional yang kerja kelak, apa semua yang duduk kat pejabat, tu semua kelas 1, cikgu, kan. Okay, lepas tu ada kelas 2, kelas 3. Okay, kelas 3 yang paling berisiko, tak silap saya lah. Yang naik helikopter nak pergi kerja oil and gas punya sektor semua, kan. Okay, semua tu yang jadi diver, masuk dalam air, nak pergi piling dan sebagainya, kan. So itu semua yang pekerjaan yang berisiko tinggi, dia punya insurans tu memang susah nak dapat, memang susah nak beli. Okay, so tuan-tuan perempuan kena faham di situ lah. Kalau katalah kita dah berjaya beli, dalam masa yang sama kita nak beli insurans ni pula, kita kena berlaku jujur, jangan menipu. Katalah kita dah pernah diagnose kena sakit, kan. Tiba-tiba kita declare dalam underwriting procedure tu, dah isi borang tu, kita declare kita ni sihat walafiat, alhamdulillah, kita tulis kat situ, kan. Tapi hakikatnya kita pernah kena pembedahan, kena buang buang ketumbuhan ke apa, kan. Tapi kita tak declare. Okay, jangan main-main syarikat insurans bila dia buat underwriting, dia akan check semua history kita, sejarah-sejarah kita kat semua hospital yang ada. Hospital kerajaan, hospital swasta, semua dia akan check. Okay, kalau kita silap declare kat situ, kita declare benda yang tak betul ataupun kita cuba nak menipu di situ dan terkantoi, bila terkantoi ni memang dia akan reject terus lah. Polisi kita tu memang kita tak boleh nak beli.
Okey, jadi kena faham itu antara perkara-perkara yang kita perlu fahami bila kita nak beli satu-satu polisi takaful ataupun kita punya insurans lah. Okey, panjang saya bebel lagi ni higher risk, higher premium standard. Okay. So semua faham saya harap semua faham dengan penerangan yang saya bebelkan panjang lebar tadi tu. Okay, just nak bagi you all nampak lah dia punya tu. Mungkin ada ejen yang dah terangkan pada tuan-tuan puan semua, alhamdulillah. Okay, dan kalau katalah ejen tu tak terangkan, sekurang-kurangnya tuan-tuan puan boleh tanya balik dengan ejen tu, betul tak apa yang saya ceritakan ni. Saya rasa mungkin ejen tu akan rasa, ini siapa yang cerita ni, macam super agent je yang cerita ni kan. Bukan tu sebenarnya niat saya just nak cerita bagi you all faham dan nak you all kata apa, tak terjerat di situlah. Jangan simply rasa-rasa macam dia ni cakap macam ni terus percaya macam tu saja. Tak semudah tu lah untuk kita percaya sebenarnya. Okay. Alright, seterusnya untuk refinancing refinancing sebenarnya polisi MRTT ni terus terbatal. Okey, contoh katalah sekarang ni tuan-tuan puan ambil MRTT, okey, buat financing untuk rumah ni katalah harga 200,000. Okey, lepas tu tuan-tuan puan rasa macam nak refinance balik selepas 5 tahun. Okey, bila nak refinance selepas 5 tahun, serta-merta MRTT yang tuan-tuan puan ambil yang dulu tu, dia akan terbatal. Sebab dia tie up dengan polisi ataupun sijil takaful yang tuan-tuan puan beli dulu untuk MRTT tu, dia tie up dengan loan tuan-tuan puan yang dulu tu. Katalah loan dulu dengan RHB Bank. Kan, okey, kali ni buat dengan, dah tersebut pula nama bank, tak apalah, dah tersebut, bukannya orang tu dengar pun. Satu ni dengan RHB Bank. Lepas tu tuan-tuan puan buat dengan bank Sotong pula. Kan, dah refinance dengan bank Sotong, maka yang MRTT yang buat dengan RHB tadi tu, yang tu consider dah terbatal lah. Jadi jangan lupa minta balik dengan dia. Okey, tanya balik, okey, saya dah buat full settlement ataupun redemption untuk RHB punya loan ni, ada tak rebate untuk MRTT? Biasanya memang ada, dia akan bayar balik pada tuan-tuan puan lah. Okey, dan untuk loan dengan CIMB tu terpaksalah buat yang baru. Okey, so itu untuk refinancing punya steps untuk prosedur refinancing. Okey, untuk MLTT dia tak sama dia tak sama macam MRTT. Kalau kita buat refinancing, polisi tu akan berterusan. Tak ada masalah pun. Kita nak kena top up ke ataupun kita nak buat tambahan package yang kita nak masukkan tu ke, itu bergantung pada kita sendirilah. Katalah awal-awal kita buat financing untuk rumah tu, harga yang pinjaman yang kita buat tu 200,000. Bila refinance rumah tu nilai value dia dah tinggi sikit, kita dapat value rumah tu 300,000. Jadi kita buat refinancing untuk 300,000 pula. Okay? Sedangkan MLTT yang kita ambil mula-mula dulu hanya boleh cover up to 200,000 saja. Kan? Jadi ada extra 100,000 yang kita perlu tambah. Jadi masa itulah kita kena tailor balik. Tailor balik dia punya package yang kita ambil untuk MLTT nanti, untuk pastikan yang tambahan 100,000 tu pun ada sum covered di situ. Jadi kalau ikut nasihat saya, sebaik-baiknya tuan-tuan puan belilah satu polisi yang baru untuk cover yang another 100,000 tu lah. Kalau tak mampu, katalah nak beli masa tu dah lah refinance, kena tambah bayaran bulanan, lepas tu nak beli MLTT baru tambah 100,000 ni, kena tambah lagi duit kan, tambah lagi duit untuk bayar premium dan sebagainya. Okey, katalah tak cukup duit pada masa tu, nak teruskan dengan MLTT sedia ada yang cover untuk 200,000 ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, nanti bila kita dah ada duit, kita tambahlah sikit-sikit, faham tak? Ada duit lebih, katalah takkanlah dah tempoh 2-3 tahun tak ada gaji naik kan. So ada kenaikan gaji, katalah kenaikan gaji 200. Okay, so ada lebih duit 200 kat situ. So kita niatkan yang kalau ada lebihan gaji yang kita dah dapat ni, kita akan beli MLTT yang baru untuk cover yang hutang 100,000 yang baru tadi tu. Okay, so tak semesti there and then kita terus ambil MLTT pada masa tu. Kita boleh lah ambil MLTT pada masa-masa yang akan datang. Okay, so nampak tak dia punya kebaikannya kalau kita ambil MLTT sebab dia lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Yang MRTT ni memang dia kalau dah pack ataupun dah ikat dengan hutang dengan pinjaman kita dengan bank A tadi, maka dengan bank A tu bila dah habislah MRTT tu. Nak buat dengan bank B, kena buat yang baru pula. So tu dia punya perbezaan juga situlah. Okey, pindah milik. MRTT ni sebenarnya tak boleh dipindah milik. Tak boleh dipindah milik. Maksud dia, kalau katalah untuk insurans MRTT ni, takaful MRTT ni tadi, okey, kalau katalah kita nak jual ataupun nak jual lah, nak jual,
kita punya rumah ni kepada buyer, ataupun kita nak bagi sebagai hibah lah katakan, nak bagi sebagai hibah kepada orang kata isteri kita sebagai contoh. So adakah polisi MRTT ni boleh dipindahkan kepada dia juga, kepada buyer yang baru ataupun kepada isteri kita tadi? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. So maknanya bila kita nak buat dia punya orang kata pindah milik tu, kita terpaksa batalkan MRTT yang sedia ada tu, dan kita kena ambil MRTT yang baru lah. Yalah, memanglah kalau katalah orang tu beli daripada kita, sah-sah dia beli tu, dia kena bayar kepada kita kan. Dia kena bayar harga jual ni kepada kita lah kan, sebab dia beli tanah tu daripada kita kan. So dengan harga jual tadi tu, kita kambus lah hutang kita dengan bank, dan dia sendiri kenalah buat MRTT yang baru untuk dia punya hutang yang baru kan. Tu dari segi untuk MRTT pindah milik tu tak boleh dan tak dibenarkan. Tapi untuk MRTT ni dia boleh. Maknanya untuk MRTT dipanggil policy assignment, ataupun certificate assignment. Kita boleh assignkan kita punya certificate ataupun sijil takaful tu kepada orang lain, kalau kita nak assignkan lah. Contoh macam sekarang ni, tuan-tuan puan memang letakkan nama assignee di dalam tu. Nama assignee di dalam tu katalah nama isteri. Jadi kalau katalah ada berlaku kematian, ada berlaku apa-apa musibah pada tuan-tuan puan yang akan menerima benefit ataupun yang akan menerima caruman papasan di situ adalah orang yang kita assignkan tadi, ataupun assignee yang kita namakan tadi itulah. Jadi dia yang kita amanahkan untuk membayar kepada pihak-pihak yang lain dengan duit pampasan yang dah diterima tadi tu, kalau kita dah meninggal lah. Dan yang seterusnya, keluar duit. So nak keluar duit ni MRTT tak boleh keluar. Tak boleh nak keluar duit. Dia macam kalau polisi MRTT kita nak keluar tu, maknanya kita kena cancel terus. Kita kena cancel ataupun kita kena batalkan terus dia punya polisi MRTT tu. So kalau katalah nak batalkan dia, macam mana kita nak kena settlekan hutang dengan bank tu, barulah kita automatik boleh batalkan dan kita claim balik rebate lah dari situ. Rebate ni lah yang kita terima daripada syarikat takaful yang kita beli MRTT tadi tu. Berbeza dengan MRTT ni, kan tadi saya ada sebutkan, perkataan yang saya sebutkan investment link policy, investment link type. Investment link type ni maksud dia, tuan-tuan puan, dia ada jumlah-jumlah tertentu yang tuan-tuan puan boleh keluarkan daripada tabungan takaful tadi, sekiranya duit dalam tabungan takaful tu reach certain amount. Yang ni bergantung pada syarikat-syarikat takaful yang tuan-tuan puan mencarum. Boleh tanya dengan ejen masing-masing. Contoh, katakanlah syarikat A ni, dia punya ceiling adalah kalau duit dalam akaun melebihi RM3,000, katalah duit dalam akaun tabungan takaful kita ni, kita simpan bayar premium tu kan, bayar contribution kepada syarikat takaful tu, duit tu katalah dah melebihi RM3,000, maka yang selebihnya tu kita boleh bawa keluar. Bila masa kita nak bawa keluar, kita boleh bawa keluar. Contoh, katalah sekarang ni tuan-tuan dah simpan selama 10 tahun. Dah simpan selama 10 tahun. Dah check dah dalam akaun takaful tu ada lebih kurang dalam RM15,000 sebagai contoh. Jadi tuan-tuan puan bolehlah bawa keluar RM12,000, sebab limit dekat situ dia kena tinggalkan dalam akaun takaful tu sekurang-kurangnya RM3,000 kan. Jadi bila dah ada RM12,000 kat situ, kan tadi saya dah beritahu dia ada investment, dia pergi melabur, dia bayar dividen, dia bayar bonus kepada kita, campur. Tu yang duit tu beranak. Pada tahun tu katalah kita cek tengok, dia punya duit cash value dalam akaun takaful tu ada RM12,000 kan. Jadi kita boleh bawa keluar ada RM15,000. Jadi kita boleh bawa keluar RM12,000 dari situ dan kita tinggalkan RM3,000 dalam tu untuk polisi tu continue lah. Kita tak boleh bawa keluar semua. Bila kita bawa keluar semua, umpama kita dah surrender polisi tu, faham tak? So sekarang ni kita tak nak surrender, kita nak ada coverage. Jadi bila kita tak surrender tapi kita keluarkan aja duit daripada situ, maka coverage tu akan continue, akan berjalan macam biasa. Kalau na'udzubillah tiba-tiba kita meninggal dengan duit coverage sum covered yang ada tu, sum covered yang ada tu masih lagi pampasan tu dibayar kepada waris kita.
Okay, jangan surrender polisi pula. Kena faham kat situ. Cuba tanya balik dengan ejen tuan-tuan perempuan semua. Dan cikgu Zahar mungkin boleh tolong sahkan kat situ. Betul ke tidak apa yang saya cakap ni. Okay, so itu dia punya pemahaman lah. Untuk keluar duit maknanya dia boleh keluar untuk MLTT, tapi untuk MRTT tak boleh dikeluarkan langsung. Kena batalkan ataupun cancel dia punya polisi tu, baru kita boleh dapatkan rebate sahaja dari situ. Okay. Muhammad Muaz. Okey, power coach boleh jadi ejen insurans dah ni, pasti lulus exam dengan cemerlang. Oh, guru. Muaz ni ejen ke Muaz? Kalau ejen tak apa, boleh je pancing-pancing sesiapa yang mungkin berminat nak gunakan khidmat Muaz sebagai ejen insurans. Untuk refinancing first time, beli dulu cash. Better MRTT atau MLTT? Klien umur below 30 tahun. Okey, jap. Untuk refinance, Budiman punya soalan ni. Untuk refinancing first time, beli dulu cash. Okay, alright. Better MRTT atau MLTT? Klien umur bila 30 tahun. Okay, kalau tanya dengan saya, better dia ambil MLTT. Better dia ambil MLTT sebab dia baru nak refinance kan. Sebelum ni dia beli cash kan, ni baru nak refinance. Jadi bila baru nak refinance, dan umur dia tu bawah 30 tahun. Bawah 30 tahun. Okay, kalau congak-congak sekarang ni, kalau saya boleh estimate lah, dia punya MLTT kalau dia nak ambil bulanan tu mungkin dalam 150 je maksimum. Kalau katalah umur dia dalam 27 ataupun 28, so dia ambil yang 150 tu pun dia dah boleh cover. Tengok coverage yang dia nak ambil tu lah. Kalau katalah yang dia nak buat refinance tu 200,000 sebagai contoh, 200,000 sat-sat boleh je, 100,500 pun boleh lepas. 100,500 punya premium pun boleh lepas. Okay, so Faiza, kalau aset untuk invest lebih sesuai MLTT, betul tak? Kalau aset untuk invest lebih sesuai untuk MLTT. Okay, kalau tanya saya, untuk invest pun sesuai, untuk simpanan untuk beli duduk sendiri pun sesuai. Dua-dua sesuai Faiza. MLTT ni mana-mana pun sesuai. Sebab dia daripada awal tu, kalau kita dah memang menjangkakan kita beli rumah tu untuk kita sewakan ataupun kita nak buat flipping lah kan, untuk buat flipping, beli dan jual balik. Kalau tanya pendapat saya, sebenarnya sebelum beli rumah tu lagi, kalau katalah kita dah niatkan nak beli rumah tu harganya sekian-sekian banyak kan, so sebelum nak beli rumah tu lagi, saya syorkan beli MLTT dulu. Beli MLTT, standby je MLTT dulu. Okay, sebab tu yang saya kata tadi, macam mana saya end up boleh ada 6 polisi dalam diri saya ni, sebab itulah saya fikir dulu, saya tak mampu nak beli hartanah. Okay, so nak beli rumah, kurang-kurang kena ada modal katalah 10% daripada katalah harga rumah kat KL waktu tu dalam 300,000 ke atas kan. So nak beli kena ada dalam 30,000 kan. So nak beli modal 30,000 tu bagi saya mungkin susah. Jadi saya cakap dengan anak saya cakap dengan isteri saya, okey tak apa macam ni, ayah sediakan korang rumah, tapi rumah tu korang pilih sendiri nak beli nanti macam mana. Cara dia macam mana, saya belikan polisi takaful. Saya beli polisi takaful, jadi ada sum covered di situ. So bila ada sum covered, apa-apa berlaku pada saya, saya meninggal dan sebagainya, dia orang ni dah ada cash kat tangan, dia orang boleh beli rumah dia orang sendiri. Itu saya punya pendapat sendirilah. Terpulang pada tuan-tuan perempuan nak buat macam mana. Sebab tu orang tanya, macam mana you buat you punya income protection. Bagi saya income protection tu yang paling penting. Income protection tu maksud dia, kalau katalah apa-apa berlaku pada diri saya kan, apa-apa berlaku pada diri saya tak risau apa yang akan terjadi pada family saya. Sebab bagi saya family saya ni segala-galanya untuk saya lah. Anak saya, isteri saya. So bila jadi apa-apa pada saya, sekurang-kurangnya saya dah sediakan diorang ni dengan ruang untuk diorang hidup, bernafas dan sebagainya lah kan. Okay, so tu yang saya cakap, ayah tak mampu nak belikan rumah korang seorang satu. Anak saya ada 2 orang je kan, tak mampu nak belikan rumah seorang satu untuk korang. Tapi ayah sediakan benda ni, kalau jadi apa-apa pada ayah, korang belilah rumah korang sendiri. So adalah duit deposit, katalah sum covered tu ada 100,000 kan. So yang A dapat 100,000, anak saya yang seorang lagi pun dapat 100,000. Okay, so diorang bolehlah gunakan duit tu untuk beli rumah masing-masing. Okay, itu saya punya pandangan lah. So masing-masing may agree to disagree. Masing-masing punya pandangan sendiri. Okey, apa lagi yang saya boleh bantu kat sini? Okey, terima kasih ramai yang dah join ni, 24 orang ada kat sini. Kalau klien intending to buy multiple unit of properties, better MLTT kan coach? Okey, ini case macam FAR lah ni, Faizul Rizwan punya geng lah ni, beli banyak-banyak kan, property investor yang jenis beli pool, sekali beli tu dia minta diskaun kau-kau dengan pemaju dan sebagainya. Kalau macam tu MLTT bagus sebenarnya, MLTT bagus. Jadi mungkin you boleh estimate, katalah you nak buat pool,
nak beli katalah few units, ada 5 to 6 units katakan sekali beli kan, so kat situ dah boleh estimate satu unit tu katalah harganya sekian-sekian banyak. So kat situ you dah boleh budget berapa banyak yang you kena ada MRTT kat situ kan. So kalau ambil MRTT, you nak ambil MRTT, you kena faham investment kat situ ada terbagi pada dua lah biasanya. Satu investment untuk flipping, satu lagi investment untuk sewa kan. So kalau property untuk investment, kita nak buat untuk sewaan, nak buat untuk sewaan. Okay, saya percaya those yang nak buat untuk sewaan ni, dia fikir paling lama pun long term, istilah long term dia kat situ mungkin paling lama pun dalam 7 ke 8 tahun untuk disewakan. Selepas tu for sure lah, saya rasa lah for sure dia akan fikir untuk dia flip juga. Dia tak akan simpan property tu lebih daripada 7 ke 8 tahun. Dia akan sewakan. Okay, dapat good bagian, jual. Dapat good bagian, jual. Okay, yang flippers ni sekarang ni memang susah sikit lah. Saya tak rasa ada golongan flippers lagi sekarang dalam tempoh 2020 ni. Dalam tahun 2020 ni, lain lah kalau kita cerita mungkin 2012, 2013. Masa tu orang beli untuk flip ramai kan. Okay, so 2020 ni orang beli untuk sewaan. Okay, kalau dia beli untuk flip, memang bukan masanya sekarang lah. Gila apa beli nak flip kan, nak jual balik, nak developer nak jual rumah pun susah, takkan kita nak flip pada masa orang tengah nak susah nak jual kan. Dan sekarang ni buyer's market, kena faham sekarang ni buyer's market. So kita sebagai vendor, kalau kita jual, memang harga kau kena kena potong dengan buyer lah kan. Jadi macam nak berbalik kepada soalan Tuan Budiman tadi, saya suggest kalau nak beli pool banyak-banyak property macam tu, saya syorkan better Tuan buat MLTT lah. Buat MLTT. Saya bukan agent insurance coach, focusing only as property agent. If client ada tanya pasal insurans rumah, saya sub terus pada geng-geng agent insurance. Okay, tak apa. Nak jadi agent insurance pun tak ada masalah sebenarnya. Ramai je property rent ni, property agent ni yang jadi agent insurance. Saya tahu dan saya kenal ramai. Dan bagi saya benda tu tak menjadi masalah. You all sebagai commission earner, sepatutnya you all kena fikir apa cara yang you all nak survive. Kalau katalah stuck, tak boleh nak jual rumah, at least ada income lain yang you all boleh buat kan. So kena orang kata pelbagaikan lah, source of income tu. Dan jual insurans bagi saya bagus. Kita nak jual takaful ni, okay, istilah kita sebagai pejuang hartanah. Geng-geng insurans ni diorang panggil jihad takaful pula. Jihad takaful, dan tujuan dia adalah sama, lebih kurang sama, untuk mencelikkan kepentingan ataupun mencelikkan minda orang ni tentang kepentingan adanya takaful di situ. Jadi bagi saya lah, kalau you all nak cuba buat takaful ni pun tak susah sebenarnya. Dengan penerangan yang saya bagi ni, you all dah dapat lah gambaran tu macam mana kan. Lepas ni pergilah berguru dengan dos yang dalam insurans ni kita panggil dia MDRT lah, Million Dollar Round Table punya geng-geng ni, yang memang buat bisnes kau-kau punya kan. So dia orang ni dah lebih berpengalaman dan lebih okay. Saya cerita sikit. Dalam industri insurans ataupun takaful ni, biasanya orang akan tengok kita nak jumpa kawan kita dah setkan dalam kepala kita nak kena bantu dia. Bukannya kita set dalam kepala kita nak jual takaful tu sebab kita nak dapat commission daripada dia. Jangan. Sama juga. Saya dah selalu pesan benda ni pada ejen-ejen hartanah, kepada rent, sahabat-sahabat rent semua ni kan. Korang kalau datang nak jual rumah, memang tak akan dapat jual. Tapi kalau korang datang nak bantu orang tu untuk beli rumah pertama dia, insya-Allah Tuhan akan bukakan jalan bagi close deal tu. Percayalah. Sama juga. Yang kalau ada ejen insurans kat sini, dengarlah cakap saya ni. Jangan datang nak terus close dengan orang tu sebab kau nak dapat commission daripada dia. Jangan. Datang sebab nak bantu dia. Kesian. Okay, aku kesian sebenarnya tengok kau ni. Kerja siang malam pagi petang dengan gaji yang ada. So aku fikir eloklah kalau kau ada income protection. Income protection sekurang-kurangnya bila kau dah meninggal, anak bini kau ni taklah suffer. Adalah benda yang dia boleh berpayung, adalah duit sikit untuk dia orang beli. Kena terangkan macam tu lah. Bukannya datang-datang ini tak. Ni satu lagi benda yang kadang-kadang saya menyampah juga ni kan. Saya sekarang ni nak pilih friend dalam saya punya FB ni. Saya tengok belakang dia tu, kalau katalah belakang dia tu ada unsur-unsur dia nak jual. Sebab apa? Banyak kali saya dah terkena orang yang saya tak kenal invite saya jadi friend kan. Dapat je jadi friend dengan saya, pop terus hantar FB Messenger. Apa ni nak cerita pasal
perlindungan lah apa semua kan. Ni package apa medical card terbaik lah apa semua. Saya cukup menyampah kalau macam tu. Tuan-tuan puan, saya ingatkan kat sini, FB ni memanglah untuk tujuan kita bersosial. Tapi dalam masa yang sama, janganlah orang kata apa, korang ni perak sangat tu maksudnya korang tengok lah dulu profil orang yang korang nak approach tu, siapa dia kan. Dalam masa yang sama, bila nak ceritakan benda tu kenalah slow and steady. Janganlah terus hentam kromo belasah macam tu je. Dah kena unfriend badan muka kan. Suruh korang buat macam tu. Saya memang tak ada bagi chance ni, macam tu saya unfriend terus. Saya block je terus kan. So kena faham kat situ. Kena faham strategi marketing ni banyak cara. Bukan kita terus belasah macam tu kan. Agak-agak kan dapat terus jadi friend kau terus hantar messenger berjila-jila pula tu messenger. Memang aku tak baca lah. Tak agak kasar sikit tapi memang kadang saya geram sebab saya rasa macam kita dah bagi peluang dia untuk jadi kawan kita sebab ramai yang menunggu. Kalau dalam waiting list saya untuk jadi friend ni, saya tapis seorang-seorang tu ada lebih kurang dekat 1,000 orang yang nak masuk jadi friend tu. Saya tak allow lagi. Itu yang end up saya tu lah, kadang-kadang saya tengok saya terlepas pandang, saya main tekan je confirm kat situ kan. Tu yang bila dapat je mesej tu aku block lah, tu aku ban dia orang. So kena faham lah kat situ. Kita sebagai orang kata apa, yang service provider ni, yang menjual ni, kita kena faham. Satu lagi, jadi agent insurans ni kita kena buat servicing. Jangan kita harap kita dah jual lepas tu kita tinggal je klien tu macam tu. Jangan. Sebagai agent insurans kita kena buat servicing. Dan bila kita gagal servis klien kita, servis ni bukan susah. Kita tanya khabar dia, mungkin dalam 2 bulan sekali kita call dia, WhatsApp dia, tanya khabar dia macam mana, birthday dia kita wish lah birthday dia kan. Lepas tu time nak raya ni, bagilah kad raya ke. Kalau dulu hantar kad raya, sekarang ni mungkin hantar WhatsApp kan. Lepas tu tanyalah ni, kalau misal kata dia masuk hospital dan sebagainya, pergilah melawat. Janganlah buat keras, tak pergi melawat dan sebagainya kan. Nama agent insurans, tolong buat claim pun tidak, nak datang melawat lagi lah tidak kan. Jadi sebaik-baiknya nak jadi agent ni kena kita persiapkan diri. Adakah anda di kalangan orang yang memang boleh servis klien-klien anda? Kalau anda ni jenis sibuk, anda jenis sibuk, anda tak boleh nak servis, better tak payah jadi agent lah. Tak payah jadi agent. Sebab komisen anda selama 6 tahun tau, klien anda bayar. Selama 6 tahun anda makan komisen daripada klien tu. Tu yang kadang-kadang masuk tahun yang ke-7, ada agent yang dah malas nak tengok dah klien tu. Dia ni dah lama aku servis dia, dah masuk tahun ke-7, tak payahlah servis lagi. Ada pula fikir macam tu. Janganlah fikir macam tu sampai bila-bila lah kan. Sampai bila-bila tu lah, yang dos yang jadi MDRT dan sebagainya sini semua kan, saya tengok perangai diorang ni memang lain. Dia servis klien dia tu sampai bila-bila. Orang tu dah umur dah dekat 70-80 tahun pun dia masih lagi servis. Yang mana yang apa, ejen-ejen yang dah lama otai kan, masih lagi buat servicing dan sebagainya. Sebab apa dia tahu? Sebab dalam industri ni, bila you all bagi good reputation kepada orang, secara tak langsung orang tu akan spread the good news kepada orang lain-lain. So, tu yang menyebabkan ramai klien yang datang. Ramai klien datang cari dia balik kan. Sama juga ejen tanah pun macam tu juga. Kalau misalnya kata you nak jual rumah, dalam masa yang sama dah jual, lepas tu you buat bodoh je, tak nak ambil tahu kan. Lantak lah, ini aku dah bagi kat lawyer ni, pandai-pandai lah lawyer ni buat. SMP ni kerja dia, bukan kerja aku kan. Dah fikir macam tu pula kan. So bila buyer ni tanya follow up, kes ni macam mana, tak apalah, saya dah settlekan hal saya dah sign booking dengan awak, saya dah bagi pada lawyer. So lepas ni awak boleh contact dengan lawyer terus lah, tak payahlah contact melalui saya. Ada ke cakap macam tu pula? Betul, tak payah nak cakap macam tu kan. Kita kena servis. Sebab apa? Bila kita buat servicing ni, servicing ni yang apa tu menyebabkan klien kita ni ada trust dengan kita. Tu yang saya cakap, ingat tak yang saya cerita pasal online marketing tu, kena ada testimonial. Testimonial ni yang penting. Testimonial ni yang menyebabkan orang tu akan percaya dengan orang-orang yang baru nak kenal kita ni akan percaya kepada kita. So bila dah percaya kepada kita ni, barulah orang kata lepas tu rezeki tu memang takkan putus-putus, insya-Allah. Okey, peganglah apa yang saya cakap ni dah bebel panjang pula ni kan. Okey, dah slide ni dah habis, kita teruskan dengan slide seterusnya. Banyak soalan ke ni? Sekejap sekejap saya baca sekejap. Selalunya untuk sewa long term income. Okey, so macam yang Cik Budiman punya tu tadi saya syorkan, mungkin better ambil MRTT lah. MLTT lah. Niat tolong dulu, Allah bagi jalan nanti, insya-Allah. Ya, betul, sangat tepat kot. Okey, terima kasih. Sokong sangat apa yang coach kata tu, niat bantu orang. Okey, okay, alhamdulillah niat untuk bantu orang. Okey, alhamdulillah.
Niat untuk tambah ilmu, niat untuk sampai ke ilmu, insyaAllah pasti ada rezekinya nanti. Terbaik kot. Okay, terima kasih. Nasib baik masuk list. Okay, servis hingga ke akhir hayat coach. Yes, insyaAllah. Long term relationship to get trust from clients. Ya, betul. Okay, so terima kasih semua. So, saya harapkan dengan apa ni saya nasihatkan tadi tu, jangan ambil hati lah. Saya jangan ambil hati. Niat dalam hati saya ni memang nak bantu sebenarnya. Saya tak nak lah you all rasa macam saya ni macam nak memperlekehkan sesiapa ke tidak. Bukan. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kepada kata apa, ilmu sedikit sebanyak yang saya ada tu, saya terangkan, saya sampaikan kepada you all semua, dan saya tak nak lah benda tu terjadi pada you all. Jadi sebab tu saya mengharapkan bila dalam line yang industri macam ni, jadi property agent, jadi insurance agent, servicing tu memang kena tip top. Memang kena tip top. Kalau you all service macam nak tak nak aja, memang klien akan lari dan dia takkanlah recommend pada orang lain. Percayalah cakap saya. Okey. So teruskan dengan slide ni. Okey, pelindungan. Okey, MRTT, untuk MRTT berdasarkan baki hutang yang berkurangan. So sebab tu dipanggil mortgage reducing. Berkurangan, term takaful. Akibat daripada dua perkara sahaja yang memungkinkan sum covered tu dibayar kepada pihak bank untuk penyelesaian hutang dengan pihak bank. Apa dia dua perkara tu? Okey, yang pertama kematian, yang kedua adalah hilang upaya kekal. Okey, dua perkara ni. Dan ada sesetengah MRTT dia hanya cover untuk kematian sahaja. TPD ataupun hilang upaya kekal ni tak cover. Kena check balik, kena check balik polisi takaful ataupun polisi MRTT tuan-tuan perempuan dengan bank tu. Okey, so bila kita ambil MRTT, pastikan tuan-tuan perempuan baca polisi dia, tengok apa yang dia cover, apa yang dia tak cover. Okey, silap hari bulan yang dia cover tu untuk death saja, untuk TPD tak ada. So bila berlaku TPD, kita masih lagi perlu servis kita punya loan installment dengan pihak bank. Okay, so kena jaga-jaga di situ. Alright. So untuk MLTT dia berbeza sikit. Dia berdasarkan kepada sum covered. Dia bukannya berdasar kepada baki hutang yang ada. Saya dah terangkan ikut carta tadi tu. Dia level aja kan. Dia level aja daripada awal 300,000 sampai ke akhir 300,000. Okay. Dan dia akan plus sikit dividen. Kenapa saya cakap sikit? Bergantung kepada pelaburan yang dibuat oleh syarikat takaful tersebut. Kalau ada keuntungan, dia akan bayarlah dividen. Kalau misalnya kata tak ada keuntungan, dia tak adalah bayar dividen. Okay. Jadi yang dia bayar tu berdasarkan pada sum covered. Okay. Sum covered tu adakah apa tu takkan berkurang? Yes. Dia akan kekal macam tu, takkan berkurang. Kalau katalah dia dah niatkan, kita dah beli polisi untuk sum covered 300,000, sampai bila-bila dia akan jadi 300,000. Dia tak akan kurang jadi 200,500 ke 210 ke, tak ada. Dia sama je, daripada mula sampai habis sama je. Okey. Dan bila kita beli polisi takaful, kita kena faham dia ada tempoh yang dipanggil cooling off period ni. Cooling off period, maksud dia cooling off period ni, katalah kita beli hari ni. Tiba-tiba 2 minggu lepas tu kita hospitalize, kita warded. Check diagnose, rupanya kita ada kidney failure. Okey. Jadi adakah syarikat takaful akan membayar pampasan kepada kita disebabkan penyakit kritikal yang kita hadapi tadi tu? Okey, jawapannya kena tengok balik dalam polisi masing-masing. Sebab dia ada tempoh yang dipanggil cooling off period. Maksud cooling off period ni, dalam tempoh tertentu, kalau berlaku penyakit kritikal ataupun apa ni musibah kat atas diri kita, kecuali kemalangan dia bayar pampasan. Kecuali kemalangan sahaja. Yang lain-lain ni macam penyakit kritikal, sakit kritikal ni macam-macam lah. Kanser ke apa kan. Dia akan tak membayar pampasan kepada kita balik. Dalam tempoh cooling off period tu. Cooling off period ni, kalau tak silap saya lah, tempoh dia setengah tahun, kalau tak silap saya. Dalam tempoh setengah tahun tu. Kena check balik dalam polisi masing-masing. Cikgu Sahab mungkin boleh betulkan kalau saya silap kat situ. So kena check dalam polisi, memang dia ada tulis. Cooling off period dalam tempoh sekian-sekian bulan, kalau berlaku apa-apa musibah kat atas kita, kita tak boleh nak claim dengan syarikat takaful tersebut. Sebab dalam polisi tu memang dah dinyatakan. So kena jaga-jagalah. Sebab apa? Dia boleh menganggap bahawa kita ni tak disclose penyakit yang ada kat dalam diri kita ni, kita tak disclose dengan sebenar-benarnya dalam borang disclosure form tu. So bila kita tak disclose, apa-apa berlaku kat atas kita, dia tak akan bertanggungjawab, dia tak akan bayar pampasan tu kepada kita. So kena faham di situlah dia punya tu exclusion dia. Exclusion clause dipanggil. So akibat daripada apa yang dia bayar sum covered dengan dividen ni? Akibat daripada, biasanya ada 3 perkara yang di situlah. Satu kematian untuk MLTT ni. Satu kematian,
Yang kedua adalah untuk hilang upaya kekal ataupun TPD. Yang ketiga adalah untuk penyakit kritikal. Nampak tak beza dia? Kat sini kematian dengan hilang upaya kekal saja. Kat sini dia ada termasuk dengan penyakit kritikal sekali. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan perempuan ambil lah MLTT. Sebab MLTT ni dia, istilah dia dalam insurans ni kita panggil benda tu sebagai rider. Rider, bukannya rider naik motor, tak. Rider ni macam tambahan. Tambahan package yang kita nak suitkan dengan kehendak kita. Rider ni kalau tanya macam-macam rider dia. Rider hospitalization benefit, kalau kita masuk hospital dia bayar lagi duit macam bayar gaji kat kita tiap-tiap hari. Rider apa lagi? Rider untuk penyakit kritikal ni salah satu rider dia lah yang kita boleh masukkan sebagai. Dan penyakit kritikal ni kita boleh anggap dia ada 36 kot 36 penyakit kritikal tu maksud saya. 36 penyakit kritikal termasuklah kanser, termasuklah orang kata apa, kidney failure, macam-macam lah hypertension. Dia adalah level-level dia di situ. Kanser kena stage 4. Dia adalah apa ni dia punya ni. Kalau bisa kata kanser baru stage 1, dia akan bayar tapi tak sepenuhnya lah. Dia ada dia punya percentage yang dia akan bayar untuk pampasan tersebut. Boleh rujuk dengan ejen-ejen insurans anda masing-masing. Right. So paling penting jelaskan klien sampai faham. Yes, betul. Lina Lin, terima kasih. Lama juga COP ni ya. Itulah. Beli musim COVID cooling period 30 hari je kot. Oh, ya ke? 30 hari je. Terima kasih Lina. Lina ejen okey. So Lina Lin, kalau misal kata tempoh cooling period 30 hari, maknanya dalam tempoh 30 hari tu kalau berlaku apa-apa pada kita, maka syarikat insurans tak akan bayar pampasan pada kita lah. Tu kena faham. So doa-doa lah. Dah beli polisi tu, doa-doa kalau nak berlaku apa lepas 30 hari. Tak ada lah, jangan fikir macam tu lah. Nanti kan kau doa pula, bagilah aku sakit lepas 30 hari. Janganlah doa macam tu kan. Doa bagi dijauhkan segala penyakit. Itu yang paling betul. Tapi untuk cooling period tu sekarang ada tambahan 43. Oh, ada 43 CI dah. Oh, okey. Right, so ada 43 critical illness. Nak tahu apa benda 43 penyakit kritikal ni, boleh tanya dengan ejen-ejen insurans anda masing-masing. Sebab saya bukannya seorang ejen. Right, so kat sini catatan ni dah boleh faham so maknanya penyakit kritikal ni kita masukkan sebagai rider. Kita boleh masukkan sebagai rider dalam MLTT. MRTT no such thing. Tak ada rider naik motor ke, rider jadi bonceng ke apa, tak ada. Tak ada. So MRTT biasa dia akan cover dua benda ni saja. Untuk kematian dan juga untuk hilang upaya kekal. Alright, seterusnya. Bila berlaku kematian, siapa yang dapat sum covered di situ. So kalau misal kata MRTT yang dapat sum covered adalah bank lah. Ialah kita bayar pampasan tu kepada pihak bank untuk kambus hutang kita. Tapi untuk MLTT yang dapat sum covered tu adalah kita punya ahli keluarga ataupun nomini yang kita namakan. Nomini itu lebih tepat lah. Nomini yang kita namakan dalam polisi kita tadi tu. Dan untuk MRTT, jika tidak berlaku kematian, pemilik rumah tidak dapat apa-apa. So maknanya pampasan tu memang tak dapat apa-apa langsung. Dan kita hanya boleh dapatkan rebate. Dia panggil rebate lah. Kalau dah habis tempoh tenure tu, ada setengah syarikat takaful dia akan bagi rebate. Sebab kita tak buat claim, kita akan dapat rebate sikit lah. Tapi sikit sangat lah. Sikit sangat. Kalau misal kata ada syarikat takaful tu langsung tak bayar apa-apa rebate pun. Dan untuk MLTT dia akan dapat nilai tunai ataupun yang dipanggil cash value ataupun surrender value lah. So bila kita dah tak continue dengan polisi tu, kita nak surrender polisi tu, kita akan dapat nilai tunai dari situ. Kalau tak berlaku kematian lah pada kita dan kita nak surrender. Tapi bagi saya, polisi takaful ni tak payahlah surrender, biar je lah sampai bila-bila pun. Sampai kita meninggal lah, senang cerita. Sampai kita meninggal, kita teruskan je membayar. Sebab once kita dah surrender, pada masa tu kita nak masuk balik, dah jadi mahal lah. Sebab umur kita makin meningkat kan. So kena faham kat situ lah. Jika berlaku kematian, baki pembiayaan diselesaikan bank. Dan baki pembiayaan diselesaikan sama je lah sebenarnya dua-dua tu. So maknanya baki pembiayaan tu kita boleh gunakan sum covered yang ada tadi tu. Untuk MRTT dia akan bayar terus kepada bank lah. Dan untuk MLTT dibayar kepada nomini yang akan bayarkan kepada pihak bank. So itu untuk bayaran pampasan ataupun sum covered tadi. Dan waris akan dapat rumah tersebut. Waris yang kita namakan tu, katalah kita dah buat siap-siap wasiat dan sebagainya, kita namakan waris tadi tu, dia akan dapatlah rumah tersebut. Dan kalau misal kata MLTT pun sama juga, waris akan dapat rumah campur dengan cash value. Sebab apa dapat cash value?
Ingat tak tadi saya dah cerita dia punya sum covered tu dia akan bayar kalau 300,000 yang kita minta, sum covered tu 300,000, dapatlah 300,000 kat waris tadi tu. Dan kalau kita dah settlekan hutang dengan bank ada lebihan, so itu yang kita panggil cash value ataupun nilai tunai yang dapat pada waris-waris kita lah. So waris kita boleh enjoy dengan duit tu, boleh teruskan survival mereka dengan duit yang ada tu. Okey, so MLTT table, sum covered katalah di antara 200 ke 500 ribu, di antara 200 ke 500 ribu. So contribution payment term ni katalah di antara 20 ke 50 tahun, 20 ke 50 tahun. Jadi total monthly contribution, untuk umur yang paling rendah, umur katalah umur tuan-tuan perempuan 20 tahun, tuan-tuan perempuan boleh anggap dia punya premium yang kena bayar ataupun contribution yang kita kena bayar kepada syarikat takaful serendah RM51 sahaja. Serendah RM51, dan range tu sehinggalah 300 lebih. Untuk sum covered daripada 200 ke 500 ribu ni tadi. Lagi tinggi sum covered yang kita minta, lagi tinggilah premium yang kita perlu bayar. Tu kena faham lah. Dan rider yang ada dalam polisi ataupun dalam sertifikat kita tu, lagi banyak rider yang kita masukkan, lagi tinggilah dia punya premium yang kita kena bayar ataupun contribution yang kita kena bayar tadi tu. Jadi bergantung umur kita, berapa sum covered yang kita nak, dan apa rider yang kita nak masukkan ataupun kita nak add on dalam kita punya polisi tu. Sebab polisi existing, polisi yang biasa untuk MLTT ni, dia hanya cover untuk dua perkara sahaja, iaitu meninggal dan juga untuk TPD. Dua perkara ni saja. Yang lain-lain tu macam critical illness, hospitalization benefit, medical card, semua tu sebagai rider yang boleh di add on. Jadi tepuk dada, tanya selera. Anda nak yang macam mana? Anda nak yang komprehensif? Anda nak yang memang som-som kuku je, yang cukup untuk cover rumah punya hutang saja kalau anda meninggal? So maknanya anda boleh pilih sendirilah. Anda boleh pilih sendiri. Jadi kesimpulannya di situ, tuan-tuan puan, fahamkan, bila ambil MLTT, lagi tua kita, lagi tinggilah yang kita kena bayar. Lagi banyak sum covered yang kita nak, lagi tinggilah premium yang kita kena bayar. Lagi banyak rider yang kita nak masukkan dalam tu, lagi tinggilah dia punya premium yang kita kena bayar. Dan expected cash value, yang dalam table ni sebenarnya Cikgu Saha yang tolong buatkan untuk saya. Dia dah tolong kirakan daripada 1,000 lebih kepada 65,000 untuk tempoh tenure lebih kurang dalam 20 ke 50 tahun tu lah. So basic with no rider. So ni maknanya kalau katalah kita ambil basic saja untuk kematian dan juga untuk TPD semata-mata. Kalau ambil rider tu jadi kurang lah lagi. Dia punya surrender value tu akan jadi lebih rendah lah. Kalau seseorang ambil MLTT sebelum beli rumah, nanti beli rumah tak perlu lagi dah ambil MLTT tambahan atau MLTT. Minta pandangan. Yes, betul. Yang Irfan tanya tu, kalau katalah sekarang ni Irfan dah ada insurans, dah ada insurans, dah ada takaful. Irfan check je balik berapa sum covered yang Irfan dah beli. Kena fahamkan kat situ dia punya sum covered tu yang menjadi persoalan utamanya. Kalau katalah kita dah ambil MLTT sekarang, MLTT ni senang cerita, mortgage leveling term takaful ni dia boleh ada pada masa bila-bila pun. Nak beli sekarang belum ada rumah pun boleh, nak beli nanti bila dah ada rumah pun boleh. Ataupun kita nak sediakan, macam saya tadi saya ceritakan, saya sediakan rumah tapi rumah tu anak saya yang beli nanti. Macam mana saya buat MLTT ni sekarang? Saya buat MLTT ni sekarang. So saya dah niatkan, MLTT 1 untuk anak saya yang sulung, MLTT 2 untuk anak saya yang nombor 2. Kalau saya berlaku apa-apa, dia orang dah ada duit cash. RM100,000, RM100,000. Dengan RM100,000 ni awak belilah rumah apa yang awak nak. Itu cara saya menyediakan tabungan tu lah untuk anak-anak saya. Jadi macam yang Irfan tanya ni tadi, kalau misal kata dia berniat nak beli rumah yang harga lebih daripada sum covered tadi tu, dia hanya perlu menambah ajalah, menambah polisi yang baru. Katalah pada masa tu harga rumah yang dia nak beli masa tu 200,500 katakan. Yang mula-mula dia ambil insurans sebelum dia beli rumah tu katalah 100,000 dia punya sum covered. So dia kena tambahlah lagi 150,000 untuk sum covered yang baru, untuk top up yang rumah yang dia beli tadi tu. Sebab rumah yang dia beli tu harga dia 250,000. So itu yang saya boleh cadangkan pada Irfan lah.
Kecuali kalau harga rumah lebih tinggi boleh tambah polis tambahan. Ni Cikgu Sarah pun dah ingatkan kat situ. Okey, alright. Okey, so saya pun dah buat dia punya rumusan tadi, dan rumusan ni macam yang saya dah rangkumkan. Ni bukan saya punya chart lah, saya pun ambil daripada Google juga. Saya nampak chart ni, saya terus letakkan di sini sebagai satu panduan lah kepada tuan-tuan puan. Okey, jangan risau semua yang saya dah sharekan dalam rancangan live ni saya akan savekan dalam bentuk PDF, dan saya akan sharekan kepada tuan-tuan puan di dalam grup Telegram saya. Selepas ni siapa yang nak masuk Telegram channel Coach Isaac tu, boleh masuk ke Telegram channel tersebut, subscribe dia panggil subscribe, bukan subscribe subscribe dulu subscribe je channel Telegram tu, bukan kena bayar pun, free je masuk je Telegram channel tu. Saya akan bagi carta ni, semua handout yang saya dah sharekan pada tuan-tuan puan ni semua dalam Telegram channel dalam bentuk PDF, insyaAllah. Jadi inilah dia punya rumusan dia. Jadi tuan-tuan puan boleh go through apa yang saya dah terangkan panjang lebar tadi tu, ada diterangkan dalam slide ni dan dalam carta ni. Okey, jadi setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Ada 20 orang lagi yang setia bersama-sama dengan saya. Saya minta maaf lah kalau penerangan saya tadi ada terkasar bahasa, ada mungkin yang mengguris perasaan. Saya ialah antara sedang tidak. Saya ni kadang-kadang bila cakap tu emosional lah. Saya mulalah kata apa, nada tu agak keras sikit. So kadang-kadang tu lah saya minta maaf lah kalau ialah antara sedang yang tidak, saya mungkin dah terguris hati mana-mana pihak. Jadi saya minta maaf lah especially rakan-rakan perunding-perunding takaful yang ada kat sini. Itu semua sebagai nak menjentik minda, nak menyedarkan kita semua, dan sahabat-sahabat RAN, pejuang-pejuang hartanah. So kalau anda berkehendakkan nak dapatkan info tambahan ataupun nak bertukar-tukar pendapat dengan saya berkenaan dengan apa-apa topik sekalipun, boleh WhatsApp saya, ambil nombor phone saya lah, senang. Saya sharekan nombor saya kat sini, 012 655 0685. So boleh WhatsApp dengan saya, dan kita ada banyak lagi hari sementara nak tunggu PKP ni tamat. Kalau kata dijadualkan sehingga 12 hari bulan Mei tu, nanti ada lebih kurang dalam 14 hari lagi lah 14 hari lagi. Itulah 14 hari nak sembang apa, banyak lagi tu benda yang kita nak kena fikirkan tu kan. Itu yang kadang-kadang saya stuck tu. Saya tanya korang apa benda nak kena fikir. Dah berapa hari hari ni dah masuk hari ke 40 kot. Daripada 18 hari bulan itu, kita 19 hari bulan Mac kita bersiaran live tanpa gagal, alhamdulillah, setiap hari ada. So ni dah masuk hari ke berapa, saya pun dah lost count dah. Jadi saya harapkan kita boleh ni lah, kita boleh teruskan. Tak terguris, bagus untuk motivation. Okey, terima kasih. Okey, Lina Lin dengan agensi mana? Okey, saya doakan semua rakan-rakan semua dipermudahkan segala urusan dan mendapat segala saya dah tertutup pula slide ni kejap okey, dipermudahkan segala urusan dan insyaAllah kita boleh keep in touch sampai bila-bila pun dan kalau boleh tuan-tuan puan kata apa, bagilah idea untuk saya terus bersiaran secara live ni. Kalau boleh kata apa, cadangkan kepada saya apa-apa benda yang tuan-tuan puan rasakan agak sesuai untuk saya bincangkan dalam topik-topik saya setiap hari ni, boleh bagi tahu dengan saya lah. Maklumkan dalam ruangan komen ni pun boleh, ataupun nak terus WhatsApp dengan saya pun boleh. Ada apa-apa masalah pasal perundangan, apa-apa benda yang tuan-tuan puan mungkin nak tanyakan tentang kelas-kelas online saya dulu-dulu, boleh tanyakan kepada saya, insyaAllah. Okay, so tu sajalah. Coach, boleh ajar FB Ads yang berkesan, yang Indo-Bangla exclude dari Facebook Live. Oh, okay, insyaAllah boleh. Saya dah terangkan sebenarnya benda tu dalam, tapi itulah Facebook marketing ni, kalau tanya saya lah, dia sebenarnya nak buat secara online tutorial ni agak susah sikit. Sebab nak bagi orang nampak tu memang nak kena duduk depan laptop, saya kena tunjuk satu-satu. Dan saya fokus saya sekarang ni untuk like marketing aja. Macam saya buat FB ads, saya buat like marketing sahaja. Saya tak buat benda lain. Engagement yang lain-lain semua saya tak buat.
Like marketing tu bagi saya penting lah, sebab banyak sifu-sifu yang dah ajar saya, memang diorang tekankan tentang kepentingan like marketing ni. Kena buat like marketing untuk tarik followers pergi kat page dulu. Dah tarik followers ramai-ramai, dan target saya sekarang ni nak dapat 10,000. 10,000 followers paling cikai lah tu, 10,000 followers. Dan saya rasa tu lah, nak dapatkan sampai 10,000 tu pun jenuh juga tu, nak tarik followers tu. Tapi tu lah, macam teknik yang saya beritahu tu, nak buat FB Ads tu memang saya dah buatkan tutorial dia, so mungkin kejap tutorial yang saya bagi itu yang Tuan Fahdi Ghazali punya tutorial. So saya dah share dalam grup Telegram, so mungkin nanti boleh tengok dalam Telegram tu. Muaz boleh tengok dalam Telegram lah. Dalam Telegram channel tu saya ada kongsikan caranya. Cuma targeting audience ni Muaz kena hati-hati. Dia ada interest. Ada interest yang kita nak include dan kita nak exclude. Jadi include dengan exclude ni kena berhati-hati kat situ. Kena tahu cara macam mana nak masukkan. Nak include siapa, nak exclude siapa. Okay, dan banyak kali dah saya pesan, jangan tekan button boost post. Boost post tu yang akan menyebabkan iklan anda ke laut. Jangan sekali-kali tekan button boost post. Okay, yang saya dah terangkan tu boleh tengok dalam grup Telegram. Dalam Telegram channel tu ada, saya dah bagi yang Tuan Fahdi Ghazali punya. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Tuan Harun. Terima kasih Harun. Join. Lina Lin, okey, saya anda Hong Leong. Dengan Hong Leong. Okey. Hong Leong dah ada takaful sekarang ni. Bagus. Okey, terima kasih Lina. Okey, semua selamat maju jaya kepada rakan-rakan perunding-perunding takaful semua. Okey, Ustaz Nazri, terima kasih Ustaz Nazri. Farid Kamar, thank you coach curah ilmu. Okey, terima kasih semua. Faiza, okey, alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian, insya-Allah sangat bermanfaat untuk semua. Okey, alhamdulillah. Okey, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah join saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Insya-Allah esok kita akan jumpa lagi macam biasa. Okey, pukul 10 pagi dalam Facebook page Hatanan Nana. Topiknya nanti kita akan fikirkan macam mana. Kalau ada idea tolong sharekan kat saya. Saya pun dah buntu hari nak cerita apa. Banyak hari dah ni keluar kat live kan, sampai dah tak ada topik nak cerita. Okey, itu sajalah untuk saya kongsikan kepada anda tuan-tuan pada hari ini. Okey, so